Alhamdulillah, insyaAllah apa yang bakal kita kongsikan bersama sepanjang tempoh pertemuan bagi Suri untuk ke udara menemani pendengar di IKIM FM edisi untuk hari ini. Setiap Rabu sudah tentunya ramai nantikan untuk bersama dengan Profesor Dr. Muhaya, dan juga insyaAllah apa kita dapat kongsikan ini mendapat manfaat bersama di samping pelbagai info dan juga makluman terkini. Ada berita terkini yang bakal disampaikan dulu selaku mukadimah bicara kita bersama dengan Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum, Fairuz, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Saya tengok Prof pun sihat ya? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan untuk kesempatan, walau bagaimana sibuk sekali Prof dengan tugasannya, tapi dapat berkesempatan untuk bersama dengan pendengar kita yang tersayang, yang insyaAllah. Dan juga ada berita terkini nak kita kongsikan sebelum kita lanjutkan bicara kita tentang pasangan kehidupan ni. Prof, silakan. Tak ada, sebenarnya saya merancang untuk menjalankan satu seminar bengkel interaktif sehari bersama saya daripada 9 hingga 6 petang, Fairuz, tentang pasangan kehidupan, macam mana keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Kenapa saya terpanggil buat macam ni? Saya perhatikan setiap kali saya ke IKIM Radio, orang akan tanya masalah suami dia. Ada suami telefon tentang masalah isteri dia. Dan saya nak tanya, berapa orang daripada kita duduk satu hari berfikir tentang bahtera rumah tangga kita. Dan saya harapkan dalam bengkel ini kita akan gunakan kuasa minda dan juga approach Islam, dan juga sama-sama merenung macam mana kalau kita belum ada pasangan untuk mendapat pasangan yang baik. Kalau nak membina rumah tangga, macam mana rumah tangga yang baik. Kalau rumah tangga dah lama, dah 30 tahun kahwin, macam mana untuk menambah kemesraan dan kehangatan rumah tangga, dan juga membina anak-anak yang baik. Dan bila kita sama-sama suami isteri datang, dan bila kita sebut perkara tu, janganlah pula kita menyalahkan suami kita. Selalu Fairuz, kita ni nak merawat hati kita. Sebenarnya bila kita dengar sesuatu tu, jangan pandang orang luar, pandang apa yang kita boleh buat untuk membina suasana itu. Jadi kadang banyak ada input daripada orang, suami tak nak ikut, takut kena batang hidung. Terasa takut. Sebenarnya orang yang hebat, orang yang suka menerima teguran. Kita perhatikan orang, organisasi yang besar, dia akan ada feedback form. Dia suka kalau pergi restoran besar-besar, dia akan beri feedback, so bagi input bagus tak servis dia. Macam tu kita di rumah tangga. Berapa orang daripada kita nak tidur berantainya suami kita. Kalau markah per 10 abang, saya sebagai isteri baru, markah saya hari ini. Bila kita tanya macam tu, suami pun akan tanya, abang hari ni berapa per 10? So kalau 8, okey, macam mana jadikan 10 per 10? Mungkin suami akan beri input. Jadi bila kita buat macam buka peluang, jadi suami beri input, bukan komplain. Jadi tu harapan saya. Dan insyaAllah saya ni Fairuz cerewet tentang makan. Jadi saya bercadang hari tu nak jamuan tengah harinya ialah saya nak kenalkan biryani saya tersendiri, yang resipi saya sendiri. Secret recipe ni. Secret recipe dijamu kepada para peserta, insyaAllah. Dan juga pada hari itu, siapa yang hadir, saya akan berikan CD yang saya buat sendiri, Celik Mata dan Jiwa, di mana saya duduk rumah seorang malam, cakap apa saya nak cakap. Kebanyakan je isu-isu rumah tangga, insyaAllah. Pada 7 Mei nanti. 7 Mei, jangan lupa temu janji. Itu kena blok tu. Satu hari kita solat Zuhur dan Asar bersama di Pusat An-Nur Country High. InsyaAllah. Hingga 6 petang ni. Hingga 6 petang, insyaAllah. Jadi pastikan anda tak ada perancangan ada sepanjang 7 Mei untuk bersama dengan tetamu istimewa. Ini jemputan daripada Prof sendiri, bukan kita menjemput Prof jemput ni. InsyaAllah. Mahal betul lah. Walau bagaimanapun pun, untuk kita lanjutkan bicara tentang pasangan kehidupan. Saya nak sebut lagi, minggu lepas dah sebut, Fairuz. Baru-baru ni sebanyak pesakit yang datang, yang anak mereka belum kahwin lagi, dan banyak jumpa orang profesional, doktor, lawyer dan sebagainya yang belum ada pasangan. Dan saya pernah tanya, kalau saya jumpa orang tu, kalau saya beri kuliah ke student, ke ada final year student, kita tanya, pernah tak siapa sini yang doa ringankan jodoh pertemuan? Sebenarnya jarang orang yang berdoa untuk ringankan jodoh pertemuan. Jadi adakah kita yakin ada orang nak kahwin dengan kita bagi wanita dan juga lelaki? Dan juga ibu bapa, saya nak buat teguran sedikit. Banyak ibu bapa sekarang ni memanglah kita belajar, anak kita belajar, tetapi katakanlah ada anaknya, ada orang suka ke, kita jangan sibuk nak habis belajar dulu. Seolah-olah belajar dan mendapat degree itu segala-galanya dalam hidup. Sedangkan ikut sunnah Rasulullah SAW, kita mestilah kahwin, dapat zuriat yang baik, dan tak bererti bila kita kahwin tu kita tak boleh berkerjaya. Banyak orang yang berjaya, kita perhatikan ikon-ikon di Malaysia yang di mana kahwin awal. Bila kita kahwin awal, kita boleh fokus kepada kebaikan, tidak ada maksiat, dan apa yang kita nak buat tu tidak ada gangguan luar. Kerana kita tahu bila kita nikah tu, syaitan menangis dan tutup pintu ruang maksiat bagi orang berkahwin. Jadi saya seru pada para penonton semua, siapa ada anak perempuan, daripada lahir pun dah doa
anak tu supaya dapat dengan jodoh pertemuan yang baik. Dan amalan yang selalu kita patut anak perempuan kita kalau dah cukup umur balik tu, suruh dia, bila balik saja suruh dia doa ringankan jodoh pertemuan. Dan inilah amalan yang saya rasa semua orang patut buat. Dan bila kita dapat wanita-wanita yang kahwin pada umur yang muda, insya-Allah dari segi sistem biologi lebih sihat, kemungkinan untuk mendapat anak lebih tinggi. Dan bila kita dapat anak pada umur yang awal, kajian menunjukkan wanita yang menyusukan badan sebelum umur 26 tahun, risiko mendapat breast cancer adalah menurun. Jadi kita nak kalau boleh cepat kita kahwin dan juga menyusukan badan anak. Dan apabila kita katakanlah kita melahirkan anak pada umur 26 tahun, bila anak umur 25 kita baru 51 tahun. Jadi kalau kita ada cucu, umur kita 50 lebih dah ada cucu. Jadi badan tengah sihat, nak main dengan cucu dan sebagainya. Maknanya kita mulakan kehidupan berkeluarga tu pada awal. Dan kita perhatikan, kalau banyak orang kata tak ada duit nak kahwin, sebenarnya bila kita kahwin, rezeki akan datang sendiri. Wallahualam. Saya terima kasih Pak. Itu intro atau mukadimah untuk kita bicarakan tentang pasangan kehidupan, di mana kita bawakan untuk siri kedua, bukan disebabkan oleh peningkatan ataupun kesedaran daripada pihak kita sendiri, di mana kita lihat ramai yang kita ketemui ataupun di kalangan masyarakat mengalami permasalahan untuk menemui pasangan. Betul. Saya dan untuk kita kongsikan secara tak langsung interaksi bersama dengan Prof seperti biasa, memberi laluan untuk anda ke udara mesti talian 0362051500 maupun pesanan ringkas kita 39111 dan insyaAllah kita mulakan untuk pendengar kita interaksi mesti talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Assalamualaikum Melaka. Assalamualaikum. Ya. Prof, saya tanya soalan ni awal sekali, jiran saya tak tahu tanyakan pasal rabun warna ni, Prof. Macam mana anak dia lepas SPM, seorang rabun warna. Apa perlu dibuat, apa pemakanan ke? Yang pertama. Yang kedua, Prof, tentang jodoh ni, antara tanggungjawab mak bapak carikan jodoh untuk anak. Sekarang ni kita dah hantar dia pergi belajar. Jadi masa dia balik-balik hujung minggu tu, hujung bulan, masa dia cuti makan, bawa dia berjalan, makan kawan. Kalau tak ada pasangan, kita kenalkan supaya dia boleh berkenalan kan. Tepat sekali. Anak saya 2 orang, saya jalankan macam tu. Maknanya kita kenalkan dia sesuai, terus jodoh. Dan usia saya 56 ni, Prof, alhamdulillah lah, saya ada cucu anak buah 21. Cucu sendiri baru sebulan lepas saya dapat sebulan lebih lah. Maknanya saya kahwin umur 27, rumah saya umur 23. Anak saya pun dalam 27 semua dah kahwin dah. Alhamdulillah. Doktor lah, terima kasih. Tuan Haji ni memang orang baik, Mama Akhir. Suara pun baik ya. Okey, rabun warna sebenarnya satu kelainan congenital di mana sel reseptor untuk melihat cahaya tu agak rosak. Tapi nak beritahu, orang ni dia tak buta. Dia nampak dengan jelas, Farouk. Cuma persepsi warna berlainan. Sebenarnya jangan susah. Semua kerja dia boleh buat kecuali beberapa kerja memerlukan warna. Contohnya doktor mungkin tak boleh, engineer kena pakai live wire warna tak boleh, mungkin pilot tak boleh. Tapi kerja lain, kerja yang jururawat ataupun maknanya jangan, bila anak tu macam saya beritahu, image diri sangat penting. Jangan kita kata anak saya rabun warna, buta warna, maka image diri dia, saya ni orang cacat, maka dia punya keyakinan akan menurun, maka dia punya keterampilan akan kurang dan dia punya keyakinan kurang, maka pencapaian akan berkurangan. So jangan besar-besarkan benda ni. Tidak ada cara nak merobatnya, pakai ubat ke semua, makan, tak ada. Tetapi di US ada satu jenis kantar lekap yang dia pakai, saya pun tak tahu sangat, cuba Google ya. Dia boleh pakai kantar lekap tapi agak mahal. Dia boleh, di mana dia boleh mengubah sikit warna yang kita lihat. Wallahualam, saya kurang arif. Yang kedua tentang jodoh, memang saya ni seorang yang sangat pentingkan, pada saya suka jodoh yang dicari. Kerana kalau kita live by chance, anak kita jumpa tak siapa-siapa, bila dah suka, kita tak berkenan pula. So kalau anak-anak kita tu, kita didik dia supaya kita berkahwin kerana Allah, untuk menyambung zuriat kita dan ikut sunnah Rasulullah, maka segala keputusan tu dia ambil dengan keimanan. So kalau anak-anak remaja boleh faham bahawa tidak ada ibu bapa akan mencari jodoh yang tidak baik. Jadi kalau kita tahu keluarga tu baik, kita tahu anak dia baik, kita cuba jumpakan anak kita dan buat istikharah. So kita ni bila anak kita pun jumpa orang, terus istikharah. Saya pesan semalam, ada saya jumpa kawan tu berapa kali saya putus. Saya kata, pernah buat istikharah tak sebelum? Tak pernah. Kami ingatkan nak jumpa dating dulu, tengok macam mana. Itu semua cara barat.
Kita try. Tidak boleh. Pasal Allah Maha mengetahui bertahun-tahun, beratus juta akan datang, Tuhan dah tahu. Jadi kita dengan manusia, kita musyawarah. Dengan Allah, kita istikharah. Jadi kalau ada orang nak kenalkan, terus istikharah. Tengok apa perjalanan, kita teruskan. Saya setuju Encik Muhammad Akhil. Saya. Dan juga sebenarnya mungkin kita berbalik kepada resam ataupun budaya pernah diamalkan oleh beberapa zaman dulu. Kita dapat praktikkan kembali. Betul, apa salahnya? Kadang-kadang kita kawan-kawan baik kan, you ada anak tak, jom kita tukar. Pernah orang gitu, saya jumpa pasien saya, macam mana, kami ni best friend, so tahu dah hati budi masing-masing. Dia kenalkan anak dia berkenan pula, so Alhamdulillah. So tak apa, mudah sangat caranya. InsyaAllah. Bagi berikutnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Maaf, selamat pagi. Boleh cakap dengan Prof tak? Sila, terima kasih. Prof, mungkin ni keluar topik sikit tu, Prof. Boleh. Saya nak minta tolong. Saya ada anak seorang, macam satu. Tapi kerap sangat buang air dalam seluar dengan buang yang kecil. Aduh, dah puas. Saya ajar. Saya dah tak tahu cara macam mana lagi nak ajar, Prof. Dia buang air kecil masa tidur ke? Masa kat sekolah? Tak, masa dekat sekolah, dekat dengan main-main. Okey, mungkin jodoh tadi. Saya akui, Prof. Kalau kita kahwin awal, kita cepat dapat anak, dan lepas dia umur kita touch 40-50, kita boleh concentrate pergi surau, pergi masjid. Pengalaman saya lah, Prof. Saya kahwin umur 5. Tengok umur saya dah 44 pun masih anak, masih baru darjah 1. Betapa rugi. Saya rasa saya rugi sangat, Prof. Tak apa, semua Tuhan buat elok semua tu. Dah jodoh kan. Allah Maha mengetahui. Terima kasih. Pasal kerja dalam seluar, saya pun pergi bidang sangat. Tetapi selalunya kanak-kanak ni, bila dia buat sesuatu yang tak betul, selalunya mungkin underlying bawah tu, mungkin dari segi kejiwaan dia, kita tak tahu. Cuba perhatikan. Mungkin kalau kencing dalam seluar dia dapat perhatian, mungkin anak kita ramai, dia tak dapat perhatian. Bila kencing dalam seluar dapat perhatian daripada guru, segala-galanya, maka dia akan, psikologi dia, kalau saya kencing, semua orang datang beri perhatian pada saya. So cuba fokuskan. Bila hari dia tak kencing, bagusnya abang ni, bagus. Maknanya bila dia buat baik, satu pun sebut. Tapi kita selalunya, budaya kita kalau salah baru sebut. So kita tukar. Tukar supaya appreciatekan dia. Dan mungkin saya cadangkan jumpa pakar, tentukan dia tidak ada masalah di dalam sphincter, jangkitan kuman dan sebagainya. Terima kasih, Prof. Boleh untuk pendengar kita 036205 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya boleh tanya? Nama saya Intan. Sila, Intan. Saya nak tanya macam pasal masalah mata. Boleh cakap dengan Prof? Boleh, sila teruskan. Okey, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, saya pesakit SLE. Okey. Okey, saya dah dalam 3 tahun lebih dah saya mata jadi tak nampak kan. Disebabkan saraf ke?